esok 29 lah kan, malam 29. Pandangan ulama' memang berbeza-beza bila Isra' Mi'raj, itu biasa kita dengar dah. Tapi pandangan yang paling masyhur yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Tapi kita tak perlu nak berselisih pun pada tarikhnya, sebab yang lebih pentingnya adalah kita beriman akan peristiwa tersebut. Peristiwa tu berlaku, itu yang paling penting. Bukannya tarikhnya tu kita nak bersisih kan? Tarikh tu kalau kita bergaduh, kita bersisih, benda tu tak memberi manfaat pun kepada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin, wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurusi majlis, Datuk Pengurusi dan Timbalan Pengurusi serta seluruh Jawatankuasa Surau, para asatizah, tuan-tuan guru, para pimpinan masyarakat, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Sri, Datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah pilih kita pada malam ni. Allah Taala jualah yang pilih kan, bukan sebab kita baik mana pun, bukan dengan sebab kita ni rajin sangat ke, tapi memang ini adalah pilihan daripada Allah Taala jualah. Allah letakkan kita kat sini di rumah dia pada waktu begini, waktu yang mulia, waktu antara maghrib dan isyak, waktu yang memang sangat-sangat baik untuk kita penuhkan dengan amal ibadat. Allah Ta'ala pilih kita, bukan semua orang yang Allah Ta'ala pilih. Walaupun mungkin di luar sana ramai yang lagi baik daripada kita, ramai yang lagi soleh daripada kita kan. Ke ada yang di kalangan kita rasa dia paling soleh kat sini? Ada? Kalau ada lah. Kita rasa orang lain paling soleh boleh, tak apa. Jangan kata saya lah tu ustaz. Kalau ada yang kata begitu tu istilahnya apa? Poyo. Kita tak rasalah. Bukan kita tak nak mengaku pun, memang kita tahu dalam hati kita, kita bukan paling baik. Kita banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Dan Allah yang maha mengetahui segala salah silap dosa-dosa kita tu, Allah pilih kita dan Allah perkenankan kita untuk jadi tetamu dia. Itu kan satu nikmat yang cukup besar. Kalaulah kita yang jadi tuan rumah, belum tentu kita nak terima tetamu yang sangat banyak buat salah pada kita. Tapi sebab Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha pemurah, maha penyayang, Allah kurniakan lagi kita peluang demi peluang untuk menjadi tetamu dia. Itu satu nikmat yang sangat besar. Dalam beberapa hari yang lalu saya berceramah di sebuah masjid yang agak besar di Perak. Imamnya umur lebih kurang 70 lebih lah umurnya. Jadi bila lepas habis kuliah tu, berjalan keluar tu dengan imam tu, dia bagi tahulah, saya ni umur 70 lebih dah ustaz. Saya kata, untungnya lah imam umur 70 lebih dapat terus berkhidmat di rumah Allah. Satu nikmat yang cukup besar yang tak ramai orang dapat. 5 waktu dapat berkhidmat ke rumah Allah, umur 70 lebih, itu satu nikmat yang cukup besar. Bukan ramai yang dapat, sikit sangat yang dipilih oleh Allah jadi begitu. Imam kita pun muda lagi. Berapa? 30 ada? 33. Oh, umur ahli syurga. Allah.
Umur 33 ni kena ingat macam tu je lah umur di syurga kan. Jadi doa macam banyak lah mudah-mudahan dapat syurga. Allahumma amin. Okey. Bila kita sambut Isra' dan Mi'raj ni, dan kita tahu sekarang ni kita berada dalam bulan Rejab lagi kan? Malam ni malam 29 Rejab, esok 29 lah kan, malam 29. Pandangan ulama' memang berbeza-beza bila Isra' Mi'raj, itu biasa kita dengar dah. Tapi pandangan yang paling masyhur yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi mengatakan Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Tapi kita tak perlu nak berselisih pun pada tarikhnya, sebab yang lebih pentingnya adalah kita beriman akan peristiwa tersebut. Peristiwa tu berlaku, itu yang paling penting. Bukannya tarikhnya tu kita nak bersisih kan? Tarikh tu kalau kita bergaduh, kita bersisih, benda tu tak memberi manfaat pun kepada orang Islam. Seperti mana ada sebahagian orang hari ini dia suka nak bersisih benda-benda macam ni kan? Nak berdebat tak habis-habis. Dia speaker ni dia bunyi macam ni sebab suara saya slow kot. Jadi apa? Dia orang kena tinggikan sound. Bila tinggikan tu dia jadi bunyi lah, humming. Okey. Baru gear 1 memang slow. Ada ustaz-ustaz dia masuk-masuk tu gear 5 tak nafi kan. Okey. Seterusnya, bila kita tahu yang peristiwa ini dah berlaku dan memang kita beriman akan benda tu dan memang ia telah berlaku, kita perlu tahu juga bahawasanya bila ia berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu apa yang berlaku kepada baginda walaupun sekecil-kecil perkara dan perkara itu biasa bagi kita sebagai manusia, dia jadi perkara itu luar biasa pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu perkara yang kita perlu imani juga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni walaupun baginda adalah seorang manusia yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai basyarum mithlukum, manusia seperti kalian juga, tetapi apa yang berlaku kepada baginda yang berbentuk manusiawi itu pun jadi luar biasa. Contohnya cara baginda berjalan, cara baginda tidur, cara baginda makan. Kalau pada manusia lain benda tu biasa, tapi pada Nabi SAW dia jadi luar biasa. Sebab itulah sampai pada hari ini masih lagi dibincangkan, dikaji apa hikmahnya, apa rasionalnya dan sebagainya. Selepas 1400 tahun pun masih lagi orang kaji bagaimana tidur Nabi SAW, bagaimana jalan baginda, bagaimana semualah makan minum baginda dan sebagainya. Itu yang kita kata benda yang biasa-biasa pada kita pun luar biasa pada baginda. Apatah lagi kalau perkara itu perkara yang luar biasa, yang tak berlaku kepada mana-mana manusia yang lain. Bukan kata manusia biasa macam kita, bahkan para nabi pun tak ada kan, selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tentulah itu lebih besar lagi dan lebih lagi luar biasanya. Dan memang kalau kita nak berbicara tentang Isra' dan Mi'raj sepanjang satu malam memang takkan cukup. Oleh kerana itulah ceramah Isra' Mi'raj berlaku setiap tahun. Tiap-tiap tahun kita dengar ceramah Isra' Mi'raj, kecuali mungkin tahun lepas. Sebab tahun lepas Isra' Mi'raj betul-betul mula-mula PKP kan? Ceramah-ceramah yang dah disusun pun semua batal. Tak apalah, tapi dah berpuluh tahun dah kita dengar ceramah Isra' Mi'raj. Saya yakin tuan-tuan semua bukan kali pertama dengar Isra' Mi'raj. Tuan-tuan juga bukan orang yang baru nak tahu tentang Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan bukan orang yang tak pernah dengar ataupun baru apa dia Isra' Mi'raj, apa tu. Taklah. Saya rasa mungkin semua kita dah pernah tahu. Semua kita dah pernah dengar. Bahkan kita pun boleh bercerita. Kalau anak cucu kita tanya kita apa dia Isra' Mi'raj, kita boleh ceritalah sikit-sikit kan? Kita tak boleh cerita detail pun, at least yang basic dia kita boleh cover lah kan? Berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj itu. Cumanya oleh kerana ini adalah satu perjalanan yang agung, peristiwa yang agung, maka pengajaran daripada peristiwa itu juga terlalu banyak dibahaskan oleh para ulama zaman berzaman. Sampai sekarang para ulama masih lagi tulis kitab-kitab berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj daripada sudut-sudut yang pelbagai dan macam-macam sudut mereka bahaskan. Jadi kalau kita nak sentuh daripada satu sudut saja mungkin sempat pada satu malam, tapi kalau kita nak sentuh pada semua sudut memang takkan sempat. Kita perhatikan ayat yang berkaitan dengan Isra'. Ayat yang berkaitan dengan Isra' ni ayatnya satu ayat pertama daripada surah Al-Isra'. Namanya pun surah Al-Isra'.
kan? Itulah ayat yang berkaitan dengan Isra. Mi'raj ayat lain pula, tapi Isra perjalanan Nabi SAW daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa pada waktu malam itu direkodkan dalam satu ayat. Ayat yang pertama surah Al-Isra. Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan selepas Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra, Maha suci yang menggerakkan pada waktu malam. Asra itu perjalanan pada waktu malam, kemudiannya disebutkan pula lailan kemudiannya. Maha suci, Subhana, Maha suci Allah daripada segala kekurangan, Maha suci Allah daripada segala ketidakupayaan. Kekurangan yang ada pada kita sebagai manusia, kita tak boleh disebabkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suci daripada segala kekurangan. Jadi kalau kita letakkan sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk, kita ada banyak kekangan dan kita banyak ada problem, ada limit dan sebagainya. Itu manusia, kita. Maka kita memang tak boleh nak buat sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Tetapi Allah SWT tidak begitu, kerana Allah Ta'ala Maha Suci daripada segala kekurangan. Jadi cerita yang selepas daripada itu, semuanya wajib kita imani sebagai kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita letakkan pada kita sebagai manusia biasa, memang benda itu susah nak dipercayai, susah nak diterima akal. Tapi sebab Allah yang menggerakkan, maka tak ada yang mustahil. Allah boleh gerakkan laju macam mana, jauh macam mana, semuanya tak pelik. Okey, jadi dimulakan dulu dengan perkataan Subhana. Dan kemudiannya Allah SWT sebutkan tentang Nabi SAW di sini sebagai asra bi abdihi, dengan hambanya. Yang inilah yang kita nak ambil pada malam ini. Bila Allah SWT namakan baginda SAW sebagai hambanya, bi abdihi, dengan hambanya, Allah Ta'ala menyebutkan sifat baginda bukan sebagai Rasul pada ayat ini, bukan sebagai kekasihnya, tetapi sebagai hambanya. Nak menunjukkan kepada kita banyak perkara. Kita perhatikan sebelum peristiwa Isra' Mi'raj apa yang berlaku. Tahun kesedihan, tahun yang ke-10 kenabian, tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini bermula dengan pengakhiran boikot. Adanya boikot berlaku, dalam setengah riwayat sebut sampai 3 tahun boikot berlaku. Jadi pengakhirannya pada tahun ke-10 itu. Maknanya boikot itu saja dah tentu menyedihkan baginda SAW. Sangat-sangat menyedihkan. Sebab yang boikot bukan orang lain, orang kampung sendiri, bukan orang lain, kawan-kawan sendiri, saudara mara juga, kan? Yang membesar sekali, yang kenal baginda, bukan tak kenal. Boikot ni oleh orang yang memang rapat dengan baginda. Cuba kita bayangkan, orang boikot ni satu benda yang menyedihkan kita. Kalau kita kena boikot, kan? Saya tak tahulah, tapi saya rasa tuan-tuan, kalau sebahagian daripada kita pernah ada pengalaman itu, tentu pengalaman itu pengalaman yang sangat memeritkan, kan? Kita tak boleh bayang sebenarnya macam mana kena boikot dengan kawan-kawan pun kita dah rasa sakit hati. Ini kan pula orang kampung yang dah membesar bersama berpuluh-puluh tahun. Nabi SAW waktu tu umur baginda berapa? 47, 48, 49, 50, begitu. Maknanya dah berpuluh-puluh tahun dah Nabi duduk dengan mereka. Bukannya baru 5 tahun, 10 tahun. Kita duduk kat Putrajaya ni berapa lama sangat, tuan-tuan? Kalau kita duduk kat Putrajaya ni berapa tahun ni pun, kalau kena boikot sakit, kita nak pindah, ya? Apatah lagi kalau ini daripada lahir sampai umur 40-an dah dekat 50, kan? Okey, kemudiannya selepas daripada itu, kita pun tahu kisahnya. Selepas daripada boikot itu, kematian 2 orang yang paling dikasihi oleh Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah dengan Abu Talib. Kematian yang pasti sangat memberi kesan kepada baginda. Ringkas cerita, lepas tu Taif, peristiwa Taif pula berlaku. Ini peristiwa tadi tu pada bulan Ramadan, kemudiannya pada bulan Syawal Nabi SAW ke Taif. Di Taif juga ditimpa satu perkara yang sangat menyedihkan baginda. Kita pun tahu bagaimana baginda dihalau. Okey, semua peristiwa tu, rentetan daripada peristiwa tu sangat menyedihkan baginda. Tapi apa yang berlaku akhirnya? Berlaku Isra' dan Mi'raj pada tahun berikutnya, ataupun beberapa bulan berikutnya selepas daripada itu. Okey. Dan bila berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita dapati bahawasanya Nabi SAW
benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala di situ. Sebab apa? Hamba memang sifatnya diuji. Tapi hamba apabila diuji, dia bukan hanya bergantung harap kepada hamba, tapi dia bergantung harap kepada Tuan kepada hamba, iaitu Allah Ta'ala. Itu sifat seorang hamba yang sebenar. Kan kita bila jadi hamba, kita sedar diri kita hamba, apa juga ujian yang menimpa kita, kita tahu yang boleh menyelesaikan hanya Allah Ta'ala. Tapi apabila kita memikirkan bahawa di sana ada solusi-solusi yang lain, maka kita tak menjadi hamba yang sebenar. Masih lagi sombong, masih lagi ego, masih lagi rasa kitalah yang mampu untuk menyelesaikan segala-galanya. Kesedihan yang menimpa Nabi SAW akhir sekali ditunjukkan bahawasanya perjalanan Isra' dan Mi'raj ini sebagai satu petunjuk bahawasanya memang nak menyelesaikan segala-galanya, semuanya engkau kena jadi hamba pada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, maka baginda diuji dengan ujian-ujian yang begitu dahsyat. Namun begitu kemudiannya Allah Ta'ala tunjukkan pula hadiah-hadiah yang begitu hebat juga. Kan disebutkan pemimpin ini benar, dia punya ganjaran dia besar, tapi ujian dia juga besar. Kan? Apa istilah dia tu? With great power comes great responsibility. Pakai mikrofon lain terus. Tak sini terus. Tak sini ujung terus. Boleh cabut tak? Okey. Bismillah. Macam makin slow je. Suara saya ni memang macam tu, bukan dibuat-buat. Saya, sahabat-sahabat di Penang tanya saya hari tu, dia jemput dah berapa tahun lepas lah ni, dia jemput ceramah. Lepas tu dia kata lah, Ustaz, saya nak susun Ustaz forum dengan siapa? Ustaz Habak mai, kami atur. Saya kata saya tak kisah dengan siapa pun tak apa, tak ada keutamaan apa-apa, cuma jangan gandingkan saya dengan Ustaz Abdullah Khairi. Saya kata dia kata, awak Ustaz kelai dengan dia ke? Tak ada, saya baik je dengan dia, tak ada masalah. Habis tu saya kata kesian kat PA system. Jenuh kejap nak naik, kejap turun, kejap naik, kejap tu. Ustaz lah dia tak perlu mikrofon pun kan. Dia tempik sekali je habis. Saya pernah khutbah di satu masjid di Selangor, khutbah di satu masjid. Saya khutbah, waktu tu mikrofon dia rosak. Mikrofon dia sekejap ada, kejap tak ada. Jadi mula-mula hilang tu waktu kita tengah baca yang rukun khutbah. Jadi kena ulang balik lah, takut kita tak dengarkan kepada jemaah. Ulang balik rukun, tak apalah, tapi mood tu lari jugalah. Habis saja khutbah sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat, AJK masjid datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, minta maaf, kami tengah ubah PA sistem baru, tapi sebab apa elektriknya, apa dia panggil tu, power supply tak support PA yang baru lagi ni, kami tengah tunggu dia orang datang ubah ataupun upgrade kan. Jadi saya kata tak apa, tak ada masalah. Lepas tu dia kata tapi Ustaz, minggu lepas Ustaz lain khutbah okey je Ustaz. Okey tu maksudnya apa? Mikrofon rosak ke? Mikrofon elok ke? Tak, mikrofon rosak juga tapi okey. Rosak tapi okey tu macam mana? Dia kata semua jemaah dengar. Siapa yang khutbah? Ustaz Abdullah Khairi kata. Entah pun kata. Nak banding anak dengan Ustaz lah mana boleh kata. Dia tak payah mikrofon. Okey. Tadi balik pada ayat tadi. Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, bagi dia sebagai seorang pemimpin, tapi kita perlu faham pemimpin datang juga dengan ujian, dan ujian yang besar. Nak dapatkan jawatan yang besar, dia punya ujian yang juga besar. Ujian itu sama ada ujian dalam bentuk dunia ataupun ujian dalam bentuk akhirat. Kedua-duanya akan datang, kan? Dan ujian-ujian ini datang, kemudiannya tengok berjaya ke tidak, lulus ke tidak. Dan yang lulus adalah apabila kita yakin kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pemimpin, kalau dia rasa dia memimpin dengan sebab dia tu hebat, dengan rasa dia tu yang mampu untuk memimpin dan mengatur segala-galanya dengan egonya, akhir sekali Allah Ta'ala lepaskan bagi pada dia sendiri. Kau nak sangat, kau rasa hebat sangat, kau takbirlah sendiri. Tapi apabila rasa diri itu sebagai hamba, dia tak menjadi lemah.
Bahkan dia menjadi kuat dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama dia tak akan ego, dia akan buat sehabis baik sebab dia hamba Allah Ta'ala yang maha hebat. Dan Allah Ta'ala pula suka hambanya yang buat sesuatu amalan dengan secara itqan, dengan cara yang terbaik. Aku buat sehabis baik sebab aku adalah hamba Allah, maka aku buat secara habis baik. Tapi dalam masa yang sama aku tak perlu nak berbangga diri, tak perlu nak rasa takabur, tak perlu rasa besar diri, sebab aku yang sebenar-benar adalah hamba. Dapat gabung dua-dua nilai itu, maka cantik lah. Kan? Dia tidak terlalu merendah diri sehingga hina dirinya ataupun tak ada rasa confident langsung. Dalam masa yang sama dia tidak meninggi diri sehingga rasa takabur. Kan? Dapat balance antara kedua tu, dia jadi seorang pemimpin yang sangat elok. Yang sangat elok. Kita tengok Nabi SAW, Nabi sebut apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu kepada anak Adam, tetapi aku tidak berbangga. Aku tak rasa besar diri. Itu Nabi SAW. Tapi baginda mengakui baginda adalah penghulu anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Bukan baginda nafikan sifat itu. Sifat kepimpinan yang ada pada baginda, baginda tak nafikan. Tapi baginda kata wala fakhr. Tapi aku tidak berbangga dengan perkara itu. Sebab Nabi SAW, cuba kita perhatikan, baginda memang pemimpin hebat dalam memimpin, dalam mentadbir, dalam menyusun strategi dan sebagainya. Tapi pernah tak kita jumpa mana-mana orang, sama ada sahabat ataupun musuh, yang mengatakan baginda sombong? Kita tak akan jumpa. Bahkan baginda apabila bercakap, kan disebutkan, tuan-tuan ingat kalau satu hadis yang disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bila mensifatkan Nabi SAW, baginda disebutkan idzal tafata iltafata jami'a. Idzal tafata iltafata jami'a. Iltafat ni apa? Iltafat ni maksudnya berpaling. Berpaling. Bila baginda berpaling, iltafata jami'a, maksudnya baginda berpaling keseluruhannya sekali. Mungkin sebahagian kita dah pernah jumpa hadis ni. Nabi SAW bila berpaling, paling semua sekali dengan badan-badan sekali. Bukan dengan muka sahaja. Itu tunjuk apa? Para ulama bila mensyarahkan hadis ni menunjukkan, kata ini antara sisi tawaduk Nabi SAW. Maknanya baginda tidak ada sombong, tak ada rasa belagak. Sedangkan kalau baginda nak sombong, baginda lah orang yang paling layak untuk sombong. Kalau nak sombong lah. Tapi tidak, baginda tidak sombong. Pusing sekali dengan badan ini menunjukkan bagi perhatian, sepenuh perhatian kepada orang yang bercakap. Walaupun orang yang bercakap itu lebih rendah, kita kalau dengan orang yang lebih tinggi, yes, kita tunjukkan kita punya fokus kepada orang yang bercakap. Bahasa tubuh badan kita ni, body language kita ni menunjukkan kata kita memang fokus kepada orang tu. Tapi bila orang yang lebih rendah daripada kita bercakap, kadang-kadang kita lupa benda ni. Kan? Tak payah pergi jauh, kadang anak kita bercakap. Sejauh mana katanya bila anak kita bercakap tu, kita betul-betul fokus kepada dia. Kita tinggalkan apa yang kita sedang buat, fokus betul-betul pada dia. Ini contoh betapa Nabi mana ada orang yang lebih atas daripada baginda? Mana ada orang yang lebih mulia daripada baginda? Jadi maksudnya kat sini semuanya cerita tentang orang yang lebih rendah daripada baginda. Para sahabat, semua lebih rendah daripada baginda. Tapi baginda fokus, sampai berpaling sekali-kali dengan badan sekali bila bercakap. Jadi contoh betapa Nabi SAW seorang pemimpin yang hebat. Tapi dalam masa yang sama baginda adalah seorang hamba, bi'abdihi tadi tu, sebagai seorang hamba. Allah Ta'ala gerakkan baginda sebagai seorang hamba. Gerakkan pula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu kita pun tahu bahawasanya disertai dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jalan sekali, Malaikat Jibril bermusafir sekali dengan baginda SAW. Kalau ikutkanlah, boleh sahaja Allah Ta'ala letakkan, turunkan sahaja burak itu, burak, Nabi naik je lah atas burak lompat sekali sampai dekat Masjidil Aqsa, dah lah turun dekat Masjidil Aqsa, sampai next station turun. Tapi kenapa perlu ada sedekat sekali dengan Malaikat Jibril? Rupanya perjalanan menuju Allah Ta'ala memerlukan kepada pembimbing. Kita ni walaupun kita rasa kita ni pemimpin, dan pemimpin terror mana pun, hebat mana sekalipun kita ni, tinggi mana kita sekalipun, dalam keluarga kita ketua,
dalam masyarakat ke, dalam negara ke, tak kisah, kita masih lagi memerlukan kepada pembimbing. Mesti ada. Kalau tidak ada yang membimbing, kita rasa kitalah segala-galanya, yang tu bahaya. Kisah surah Al-Kahfi yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat, cerita tentang Nabi Musa cari Nabi Khidir tu, kan kisah tu berlaku apabila Nabi Musa ditanya oleh satu orang, ada tak orang yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa jawab tak ada. Bukan Nabi Musa jawab tak ada sebab baginda belagak sombong, tapi mengikut ilmu baginda, tak ada orang yang lebih alim daripada baginda. Sebab baginda adalah Nabi, Rasul. Baginda diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Baginda adalah orang yang disebutkan sebagai Kalimullah. Memang baginda seorang yang sangat hebat. Jadi bila orang tanya, ada tak orang lebih alim daripada Tuhan? Baginda jawab tak ada. Maka turun ayat yang memerintahkan supaya baginda bermusafir mencari seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh ahli tafsir sebagai Nabi Khidir. Jadi dekat situ tu kita perhatikan bahawasanya seorang pemimpin macam mana sekalipun, dia memerlukan kepada ada orang yang membimbing juga. Dia tak boleh dia seorang-seorang saja. Dia perlu rujuk juga kepada yang lain, baru dia boleh jadi pemimpin yang hebat. Kalau pemimpin dia guna kepala dia sahaja, dia tak mau rujuk langsung, nanti kalah kehancuran dia. Sama ada dia jadi pemimpin yang macam Fir'aun, dia jadi besar kepala, ataupun dia dijatuhkan kerana kelemahan-kelemahan dia. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ingat selalu. Kita manusia perlu sentiasa dibimbing. Guru-guru kita pun kalau kita perhatikan, tutup guru sekalipun, mereka masih lagi belajar. Tuan-tuan tengok macam mana akhlak guru-guru kita, tutup guru kita kadang-kadang kita tengok. Saya ingat 20 tahun lepas, saya pergi ke Mahat Derang di Kedah. Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari mengajar. Syekh Nuruddin waktu tu umur beliau 40 tahun. 40 tahun. Sekarang umur beliau 61. So 20 tahun lepas, lebih kurang 21 tahun lepas, umur beliau 40. 40 lagi, muda lah kiranya. Okay? Beliau mengajar ramai anak murid. Tapi di kalangan anak murid tu, depan sekali yang duduk dengan buku, dengan nota, saya tengok waktu tu ada Allahyarham Ustaz Nikmatullah, Ustaz Nikmat, pengurusi Persatuan Ulama Kedah, dan juga pengasas Mahat Derang. Beliau dah tua, beliau dah tua. Tapi beliau duduk dengan pen, dengan buku, berhadapan dengan Syekh Nuruddin yang umur baru 40 tahun waktu tu, belajar satu-satu, ambil nota dan sebagainya. Kita tengok dia ni pengerusi Persatuan Ulama Kedah, tapi belajar terus macam tu. Umur dah lanjut banding dengan Syekh. Jadi dekat situ je kita dah nampak. Jadilah akhlak para ulama. Memang mereka tak berhenti daripada menuntut ilmu. Kita ni perlu ada sifat hamba itu. Sentiasa kena ada rasa hamba. Hamba, maka kita sedar yang kita ni lemah. Jadi kita tak berlagak sombong. Okey, seterusnya. Bila Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa, kita tahu baginda solat dengan para nabi. Para nabi. Nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni ramai. Kita tahu nabi yang diutuskan oleh Allah sangat ramai. Kita tak tahu berapa bilangan mereka yang sebenar-benar. Bilangan para nabi terlalu ramai. Bilangan para rasul yang kita wajib tahu secara detail 25 orang, tapi bilangan para rasul pun sebenarnya lagi ramai. Nabi-nabi lagi ramai. Sebahagian daripada para ulama mengatakan 114,000, ada yang kata 124,000. Walhasil tak tahu pun sebenarnya bilangan secara tepat. Okey. Jadi bila dengan begitu ramai para nabi, Nabi Muhammad SAW menjadi imam di Masjidil Aqsa. Kita nampak dah kat situ betapa baginda menjadi pemimpin bukan sahaja kepada manusia biasa, tapi juga kepada para nabi. Sebab disebutkan baginda adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Jadi baginda ni penghulu kepada semua, termasuklah kepada para nabi-nabi yang terdahulu, para rasul yang terdahulu. Baginda memimpin, dan salah satu daripada sifat seorang pemimpin itu juga boleh menjadi imam. Imam dalam solat. Imam dalam solat, dia punya peranan dia sebagai imam itu melatih dia untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat juga sebenar-benarnya. Imam yang baik
dia perlu menjadi pemimpin yang baik juga, ataupun dia boleh menjadi pemimpin yang baik. Kalau tidak, dia jadi imam pun tak baik biasanya. Kan kita perhatikan bagaimana Nabi SAW akan memendekkan solat baginda apabila dengar ada tangisan bayi. Kita pada hari ni ada orang jadi imam, dia dengar bunyi handphone kat belakang berdering, dia sengaja baca lagi panjang. Dia kata, padan muka kau. Saya pernah baca satu WhatsApp group. Saya tak tahu siapa ustaz ni, saya tak tahu imam ni. Saya tak kenal, tapi orang tunjuk screenshot. Memang dia ada dalam grup tu, so ni bukan cerita palsu. Cuma dia hidekan nama orang tu lah. Dia kata, aku sengaja. Dia tulis kat situ kan, aku sengaja panjang-panjang lagi. Padan muka siapa suruh, aku dah suruh tutup telefon, tak kerti bahasa. Biarkan dia. Jadi sebenarnya bahkan ada yang bila budak menangis pun dia buat macam tu juga. Ngada-ngada bawa budak pergi surau buat apa? Ada yang macam tu. Jadi maknanya tu takkan jadi pemimpin yang baik. Kalau kita belajar adab-adab menjadi imam, kan salah satu daripadanya adalah makmum mesti didahulukan. Betul, memang sentiasa meraihkan kemaslahatan makmum. Makmum tak boleh lama, dia akan baca pendek. Sebab imam-imam biasa baca pendek aja. Imam-imam mana baca panjang-panjang, walaupun dia hafal 30 juzuk, walaupun dia hafal dengan segala macam qiraat. Qiraat 10 dia hafal, qiraat syazah semua dia tahu. Yang tak boleh baca dalam semayang pun dia tahu. Tapi semayang baca ayat lazim. Sebab apa? Meraihkan makmum. Meraihkan makmum, menjaga makmum. Makmum tu perlu didahulukan. Kalau solat sunat tu cerita lain. Solat tarawih semua tu kan solat sunat. Kita cerita solat 5 waktu ni. Solat 5 waktu ni dia baca pendek-pendek je. Supaya menjaga kita semua. Ini contoh. Jadi Nabi SAW ditunjukkan contoh baginda menjadi imam kepada para Nabi yang terdahulu. Kemudiannya, apabila baginda naik daripada langit dunia, naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, naik ke langit ketiga, jumpa dengan para Nabi-Nabi yang terdahulu juga, dapat bercakap juga dengan para Nabi yang terdahulu. Langit yang pertama jumpa dengan Nabi Adam contohnya. Sebutkan oleh para ulama kerana Nabi Adam itu adalah yang pertama sekali, bapa kepada segala manusia. Nak tunjukkan bahawasanya seniority itu dikira juga. Dalam Islam, seniority bukan ditolak tepi sahaja. Bukan ditolak tepi. Seniority ada dalam Islam. Hari ini ada orang ataupun muda baru yang seniority, mula meletakkan bahawa seniority ini benda yang mereka menyampah. Mereka rasa tak adanya. Mentang kau makan garam dulu, kau nak sentiasa kau yang lebih. Tak. Memang ada kelebihan pada seniority. Kita tak dinafikan benda tu. Nabi SAW sebut tentang orang yang beriman itu bukan di kalangan kami kan, laisa minna man lam yarham saghirana kan. Siapa bukan di kalangan kami orang yang tidak mengasihi yang kecil dan tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak memberikan hak kepada orang yang berhak. Tidak mengutamakan dan tidak memuliakan orang yang sepatutnya dimuliakan. Itu Nabi SAW tak mengaku umat. Maknanya ada kemuliaan dekat situ, bukan tak ada. Kan Nabi SAW pernah minum di tepi baginda, ada seorang sahabat yang budak lagi, ada sahabat yang lebih tua. Bila Nabi SAW minum, balance daripada minuman baginda, adabnya bila kita makan minum, kita kena pelawa yang sebelah kanan kita, walaupun yang belah kanan itu lebih muda daripada yang sebelah kiri. Yang ni kadang-kadang budaya Melayu ada silap sikit. Kadang-kadang kita lebih utamakan yang lebih tua. Sebenarnya yang lebih diutamakan adalah sebelah kanan. Tapi tunggu dulu, ada adab dia. Adabnya bagaimana? Nabi SAW tanya kepada yang muda, boleh ke tidak kalau aku bagi dulu kepada yang tua? Kat sini kan Nabi menjaga hati kedua-duanya. Yang muda dijaga, yang tua pun dijaga maknanya. Yang berhak adalah yang muda tadi sebab dia duduk belah kanan. Jadi Nabi tanya pada dia, minta izin, boleh tak kalau aku bagi dulu kepada sahabat yang duduk sebelah kiri ni, lebih tua? Jaga hati dua-dua.
Tapi ialah sahabat, dia tahu kelebihan dapat minum bekas Nabi SAW. Memang takkan bagilah. Tak ada, aku takkan bagi lebihan engkau, aku takkan utamakan siapa-siapa pun nak minum lebihan engkau, wahai Rasulullah. Sebab keberkatan Rasulullah SAW tu memang takkan ada tolak tandingnya. Tak apalah. Tapi sebenarnya ceritanya Nabi tunjukkan contoh. Tunjukkan contoh. Ada kemuliaan dekat situ sebenarnya. Alright. Bila Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha, kemudiannya naik lagi, diperintahkan oleh Allah untuk naik sampai ke tempat yang mana Malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Kat situ kita tahu kan macam mana Malaikat Jibril kata, kalau aku langkah maka aku akan terbakar. Kat sini para ulama sebutkan betapa nak menunjukkan kemuliaan Nabi SAW mengatasi hatta malaikat yang paling mulia, iaitu Malaikat Jibril. Kita berhenti untuk azan dulu kan? Kita berhenti untuk azan, nanti kita sambung lagi insya-Allah. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrna wa wafiqna wa bina ta'atika. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tuan, lepas habis doa azan kan, lepas habis doa azan jangan lupa doa untuk mak bapak sekali kan. Habis doa azan, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Jangan lupa baca doa, minta ampun untuk mak bapak, warhamhuma kama rabbayani saghira. Minta Allah Ta'ala kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kita waktu kecil. Kemudian ada lagi satu doa yang diajarkan oleh para ulama salafus salih. Selepas azan mereka biasa doakan juga untuk zuriat keturunan, bukan saja untuk mak bapak tapi untuk anak-anak. Sebab ini salah satu daripada waktu doa mustajab. Jadi digunakan masa tu
Jadi salah satu doa yang diajarkan selepas daripada azan, lepas habis doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu biasa ditambah Allahumma barik lana fi zurriyyatina, ya Allah berkati kami pada zuriat keturunan kami. Kemudiannya wala tadurrahum, janganlah engkau memudaratkan mereka. Kemudiannya wawaffiqhum li ta'atik, taufikkan kami, perkenankan kami dan perkenankan mereka untuk mentaatimu. Solat itu sendiri, yang kita nak solat, jadi berikanlah taufik agar kami dan juga mereka juga solat. Kemudiannya last sekali warzuqna birrahum, dan kurniakan kami kebaikan atau baiknya mereka pada kami, taat mereka kepada kami. Warzuqna birrahum. Itu salah satu doa yang diajar oleh para ulama salafus salih selepas daripada azan. Selain daripada doa untuk mak bapak, doa pula untuk zuriat keturunan kita. 4 benda ni kita nak sangat pada keturunan kita pun. Berkati mereka, maknanya kebaikan mereka tu berkembang, bercambah dan sebagainya. Kemudiannya wala tadurrahum, jangan mudaratkan mereka, jangan apa-apakan mereka, maknanya peliharalah mereka. Itu benda yang kita nak pada anak-anak kita, jangan mereka dimudaratkan apa-apa. Kemudiannya wawafiqna wawafiqhum li ta'atik, kurniakan taufik agar dapat taat kepada engkau. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya di kalangan mereka yang taat pada Allah. Yang keempat, warzuqna birrahum, kita nak anak-anak yang buat baik pada kita, anak-anak yang taat pada kita. Jadi 4 perkara ni memang itulah kebahagiaan kita sebagai mak bapak. Dapat 4 perkara ni, inilah yang paling membahagiakan kita sebagai ibu bapa. Jadi ini doa yang patut kita baca kan selepas azan. Okey. Tadi bila kita sebutkan tentang Isra' dan Mi'raj tadi tu, bila Nabi SAW naik dan sampai ke tempat yang mana Malaikat Jibril pun tak dapat sampai, maka kita dapati bahawasanya baginda lebih mulia bahkan daripada Malaikat Jibril. Dan disebutkan para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bila menyatakan bahawasanya Nabi SAW naik ke langit, bukan bermakna Allah Ta'ala itu bertempat di langit, tetapi sebab Nabi SAW itu yang memerlukan kepada tempat, kerana baginda adalah makhluk, maka hendak mendapatkan suatu perintah yang besar, nak menampakkan satu perkara itu sangat-sangat besar, maka diperintahkan kepada baginda untuk naik ke langit. Naik sampai ke langit yang tinggi itu bukan sebab Allah Ta'ala yang bertempat di langit, tetapi sebab Nabi SAW itu makhluk, maka Nabi memerlukan kepada tempat. Maka diangkat lagi, tinggi lagi, sampai ke tempat yang mana malaikat pun tak boleh capai. Itu dia punya pengajaran yang perlu kita faham. Jangan kita faham, oh Nabi naik ke langit sebab Allah ada kat langit. Bukan begitu. Okey, kemudiannya diperintahkan solat. Ini kita ringkas ya. Sebab ni ceramah waktu PKP ni dia tak boleh panjang-panjang sangat, dia tak boleh elaborate sangat. Jadi kita ringkas-ringkaskan aja. Terus pergi kepada Nabi SAW dapat perintah solat. Bila dapat perintah solat, kita pun tahu baginda turun yang 50 waktu kurang, jadi kurang sampai jadi 5 kan. 5 tapi dapat pahala macam 50. Okey. Dan pengajaran yang besar dekat sini adalah sebagai seorang hamba, solat adalah perkara yang paling utama. Kemudiannya, kita ni ada masalah ke, kita tengah seronok ke, tengah sedih ke, tengah lapang ke, tengah sibuk ke, kita tengah dalam keadaan rehat ke, penat ke, sujudlah. Begitulah. Ya? Bukan tunggu sedih baru nak sujud, tapi ketika gembira juga sujud. Ataupun sebaliknya, ada orang gembira ketika sujud tapi sedih lupa nak sujud. Biarlah kita ketika gembira dan ketika sedih, dua-dua sujudlah kita kepada Allah SWT. Sujud kita kepada Allah menyelesaikan segala-galanya. Daripada seorang yang sombong, dia tahu bahawa dia adalah hamba. Daripada seorang yang tengah kecewa, juga dia tahu dia hamba, maka ada harapan. Kedua-duanya ada.
Kan? Kalau seorang itu rasa macam dia dah besar sangat, dia sujud, dia rasa dia hamba. Dia letakkan kepala dia, letakkan dahi dia, letakkan muka dia di tempat orang pijak. Bahkan dia letakkan di bawah daripada level punggung sekalipun. Dia tahu bahawasanya dia hamba. Tapi ketika mana dia sedih, dia kecewa, dia ditekan, dia rasa macam-macam masalah dan sebagainya. Seorang pemimpin ada masalah dengan orang bawah, masalah dengan orang kiri kanan, masalah dengan orang atas. Dia tahu yang membantunya adalah Allah Ta'ala juga. Maka sujud memberi kekuatan kepada dia. Dua-dua tempat tu sujud jugalah dia punya penawarnya. Jadi kita tengoklah sejauh mana kita sujud. Sujud dengan erti kata seorang hamba, solat seorang hamba, bukan solat seorang yang sombong. Jadi solat seorang hamba, maka dia akan dapat khusyuk. Sebab dia sedar dia sedang solat, dia sedang bermunajat pada Tuannya, bermunajat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha memerhatikan dia, yang Maha tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia tahu, Allah Ta'ala tengok hati aku ni. Allah Ta'ala tahu segala rahsia-rahsia aku. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala tahu. Jadi dia solat dalam keadaan diri dia sedar dia hamba, maka dia boleh khusyuk. Kita kalau lupa kita hamba, kita solat sekadar sebagai tanggungjawab, kan? Dah kena solat dah ni, dah masuk waktu, solatlah. Maka solat kita sekadar melepaskan kewajipan kita saja. Dia tak jadi khusyuk. Jadi kalaulah ditanya apa cara untuk khusyuk, dia bermula daripada mindset kita dulu. Mindset kita dulu. Dan kalau kita punya mindset kita adalah hamba, maka lebih mudah khusyuk. Berbanding dengan kalau kita rasa kita tuan, maka susah untuk kita khusyuk. Begitu jugalah mindset kita yang memahami bahawa solat adalah hadiah daripada Allah, bukan semata-mata paksaan dan tanggungjawab. Memang ia adalah paksaan, betul. Memang ia adalah tanggungjawab, taklif, memang betul pun. Tapi kalau kita rasa ia semata-mata taklif, payah nak khusyuk. Tapi kalau kita rasa dia adalah hadiah daripada Allah, Allah bagi aku ni, Allah anugerahkan aku jadi umat Nabi SAW, maka aku dapat solat. Kalau aku bukan umat baginda, aku tak dapat solat. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan aku solat. Seronok dapat solat. Betapa para ulama salafus salih kita tengok, kan? Kalau kita baca sirah diorang, ya Allah, malu kita. Kan macam mana mereka sebutkan tentang berpuluh-puluh tahun mereka dalam keadaan azan, dalam keadaan bersedia untuk solat. Dah ada dalam masjid berpuluh-puluh tahun, bukan setahun dua, kan? Berpuluh-puluh tahun tak pernah tinggal takbiratul ihram dengan imam. Berpuluh-puluh tahun disebutkan, Imam Sa'id Ibn Musayyib contohnya mengatakan, sejak daripada balik sampailah ketika itu umur beliau dah berusia lebih daripada 50 tahun, dia kata aku tak pernah tinggalkan walau satu kali takbir dengan imam. Macam mana tu katanya? Diceritakan tentang ulama hadis, disebutkan banyak-banyak kisah, antaranya Imam Al-Marwazi dan sebagainya, disebutkan tentang bagaimana imam yang merupakan seorang penempa besi, kerja beliau sebagai haddad, tukang besi. Jadi bila angkat tukul nak tempa besi tu, dengar bunyi azan, dengar saja bunyi azan, dilepaskan dia punya tukul tu, terus pergi sembahyang. Kalau kita lah, pasti kita akan kata, alah sikit je lagi ni nak settlekan. Yalah, kalau api tu dah sejuk, dah payah dah, kan? Tempa besi ni kan kena api. Jadi mestilah kita selesaikan dulu, sikit lagi nak bagi settle dulu ni, kejap lagi aku pergi sembahyang. Tapi tidak, dilepaskan terus tukul. Sebab apa? Mereka sedar yang solat ini adalah hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah, takkan kita nak lambat-lambatkan. Takkan kita nak tak apalah, nantilah. Tuan-tuan, postman datang, JNT ke apa ke, GDEX ke, datang bawa parcel, kelang kabut keluar rumah pergi ambil. Tak ada kita kata tunggulah dulu, apalah, relax lah dulu, aku tengah goreng pisang ni. Kelang kabut kita keluar ambil, kan, parcel yang sampai ke rumah kita. Ini kan pula hadiah daripada Allah SWT. Jadi maknanya dia balik semula kepada cara kita fikir, mindset kita. So mindset kita kata ini adalah hadiah daripada Allah kepada aku seorang hamba, maka aku akan hargai dia sangat-sangat.
aku akan hargai dia. Maka ketika itu solat lebih mudah untuk khusyuk. Nak cerita tentang khusyuk dalam solat banyak lebar lah, tapi ini salah satu daripadanya pengajaran daripada Isra dan Mi'raj. Nabi SAW selaku seorang hamba bi'abdihi, yang merupakan kekasih Allah. Akhir sekali, bila kita sebut tentang Isra dan Mi'raj, seorang hamba, perjalanan seorang hamba. Hamba sifat dia adalah dia tidak akan lawan, dia tidak akan ingkar, dia tak akan berani untuk mempersoalkan keputusan Tuhan dia. Maka begitulah kita sepatutnya dengar ceramah Isra Mi'raj ni dah berpuluh-puluh tahun, sejauh mana kita betul-betul menjadi seorang hamba taat pada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh, ada tak kita masih lagi bertapi-tapi? Allah Ta'ala suruh, kita macam ayolah, tapi kalau ada lagi bertapi-tapi, kita tak jadi hamba lagi lah tu. Ya? Kita masih lagi boleh mempersoalkan apa perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Maka bukan hamba tu nama dia. Kita kalau rakan sejawat, tak ada masalah, kita boleh berdebat, kita boleh berbahas dan sebagainya dengan kawan kita. Kawan kita kata A, kita kata B, tu tak pelik. Sebab kita sama-sama pangkat kita sama. Pekerja dengan bos pun masih lagi boleh menjawab dengan tertib, tentu sekali, dengan adab. Dia masih lagi boleh menjawab. Dia kata, tapi bos, why not kita buat macam ni, contohnya. Masih boleh lagi, masih boleh. Tetapi seorang hamba dia lain. Hamba ni, kalau ikutkan, dia tak layak pun untuk bagi pandangan ke apa. Dia dengar je, aku dengar dan aku taat. Itu je, itu seorang hamba yang baik. Kita dengan Allah Ta'ala, sekali kita pula yang pandai-pandai kata, tapi kita yang pandai-pandai tapi tu. Tanya, tahu tak tutup aurat tu wajib? Tahu. Tahulah wajib. Tapi, kan dia ada tapi dia. I want to be myself. I don't want to be a hypocrite. Kan biasa, dia ada tapi dia. Jadi, maknanya tak jadi hamba lagi lah pada Allah Ta'ala tu. Kita punya tapi tu macam-macam lah. Kadang-kadang kita tapis dengan nafsu. Kadang-kadang kita tapis dengan akal fikiran. Sebab kita rasa kita cerdik sangat, maka kita rasa ada benda yang kita lebih tahu. Syariat kata A, kita kata B lebih baik, sebab akal kita kata B lebih baik. Isra Mi'raj mengajar kita, benda yang sampai akal tak boleh jangkau sekalipun, dengar dan taat, dengar dan percaya. Isra dan Mi'raj bukan benda yang boleh diterima di akal orang-orang kafir Quraisy. Tentu sekali. Para sahabat pun tak boleh terima dengan akal, tapi mereka terima dengan iman. Itu beza dia. Bila terima dengan iman, settle lah. Terima dengan akal memang susah. Kita pada hari ini tuan-tuan, apa benda yang Allah Ta'ala perintahkan, ramai yang masih lagi bertanya tentang apa dia punya scientific reason, apa dia punya statistik. Maknanya kalau buat macam ni, statistiknya begini, contohnya. Kita masih lagi beriman kepada statistik, bukan beriman kepada perintah Allah. Seolah-olah statistik itu lebih besar. Kalau kita nak yakinkan orang yang tak percaya, maka kita cari dia punya hikmah dari sudut sains, tak ada masalah. Bukan sebab kita tak percaya, tapi sebab kita nak meyakinkan orang lain. Itu silakanlah. Tapi kalau kita masih lagi memerlukan kepada bukti sains, baru kita nak percaya apa yang Allah Ta'ala suruh, dekat situ ada masalah. Tuan-tuan ingat ada satu kajian, saya sampai sekarang tak jumpa pun so-called kajian tu, tapi orang kata ada. Yang kononnya bila kita solat, kita ada charge positif dengan negatif tu, dia kata kita ni recharge. Bila kita solat ni, solat berjemaah, kena recharge, ada charge positif, charge negatif. Lepas tu, dia kata kenapa solat subuh 2 rakaat? Sebab apa? Subuh ni kita baru bangun tidur, jadi kita tak perlu banyak sangat recharge. Zuhur tu 4 sebab kita perlu banyak nak kena recharge. Okey lah, tak apalah. Katakanlah kajian tu ada. Walaupun saya tahu banyak kajian yang disebabkan kepada orang Islam ni, kajian-kajian yang viral di internet ni banyak yang tak ada pun sebenarnya kajian tu. Tapi orang kata ada. Macam yang kata air tu kan, air kalau dia kata air zam-zam ataupun air yang dibacakan apa-apa tu yang jadi kristal, jadi apa semua tu kan. Itu kan bila kita cek balik profesor dari Jepun tu, rupanya dah dibalas balik pun oleh saintis-saintis lain kan. Dia kata tak
Dia tak boleh nak membuktikan pun sebenarnya kajian tu. Dari segi saintifik dia tak dibuktikan pun kajian tu. Sebenarnya kenapa? Kita tak perlu pun sebenarnya benda tu. Kita tak perlu pun sebenarnya. Kan? Sebab sains ni masih lagi dia boleh berubah-ubah, dia masih lagi boleh jumpa lagi penemuan baru dan sebagainya. Katakanlah penemuan baru mengatakan sembahyang subuh 2 rakaat tak cukup untuk charge. Kan? Sebab orang Malaysia selalu tidur lewat malam, lepak kedai mamak, kan? Dan sebagainya. Makanan pun tak bagus, ozon pun dah makin nipis dan sebagainya. Jadi saya cadangkan sembahyang subuh 3 rakaat untuk cukup recharge. Kita takkan terima, ya? Sebab kita tahu yang suruh kita solat subuh 2 rakaat adalah Nabi SAW. Selesai. Kita dengar, kita percaya, kita taat. Itu orang yang beriman, ya? Bab harta pusaka, Nabi SAW bagi tahu, dalam Quran sebut secara jelas, kan? Begini. Kita dengar harta pusaka, mana boleh macam ni tak adil begini. Kita kata tak adil. Perhatikan Allah SWT sebutkan tentang sifat orang yang beriman apabila diturunkan, bila mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim, kan? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Menjadikan engkau sebagai hakim pada apa yang mereka persisihkan. Tapi bukan itu saja. Bukan jadikan hakim lepas tu lawan, tak. Tetapi thumma la yajidu fi anfusihim haraja, tak dapati pada diri mereka tu ada haraj, ada rasa tak puas hati, rasa berat, rasa ni, tak. Bahkan wa yusallimu taslim, mereka terima betul-betul, mereka terima bulat-bulat. Begitu. Ini orang yang beriman. Tidak ada tapi-tapi. Isra' Mi'raj mengajar kita bagaimana iman para sahabat. Mereka tak ada tapi Rasulullah betul ke macam tu? Macam mana boleh pergi jauh macam tu, berapa minit aja? Dia tak ada tapi-tapi. Terima je. Bahkan lebih jauh lagi daripada tu pun, kalau Nabi yang bagi tahu, aku percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kan? Macam tu. Dah. Cuba kita agungkan Nabi Muhammad SAW dengan cara begini, kan? Kita percaya betul-betul. Dia tidak ada ruang lagi untuk kita nak mengatakan yalah mungkin salah lagi ke, tak, kan? Terima betul-betul. Inilah orang yang benar-benar beriman. Dan mudah-mudahan Isra' dan Mi'raj yang kita sambut setiap tahun benar-benar menjadikan kita sebagai seorang hamba. Dan akhir sekali, sebelum kita tutup, kita dah berada pada pengakhiran bulan Rejab. Lusa kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, insya-Allah, hari Ahad malam Isnin, kan? Jadi lusa lah, kan? Ahad malam Isnin kita akan bertemu bulan Sya'ban, insya-Allah. Bulan Sya'ban diajar oleh para ulama untuk banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada sebabnya, ada riwayat mengatakan ayat perintah selawat diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan ada juga riwayat mengatakan ayat selawat ini diturunkan pada malam Isra' Mi'raj. Ada riwayat mengatakan dia diturunkan pada bulan Sya'ban. So bulan Sya'ban, bulan berselawat kepada Nabi SAW. Banyakkan selawat. Mudah-mudahan makin banyak selawat, jumpa bulan Ramadan dalam keadaan cinta kita kepada baginda berada di tahap yang sangat-sangat tinggi, agar mudah pula kita nak mengamalkan sunnah-sunnah baginda pada bulan Ramadan itu. So Ramadan kita akan jadi lebih hebat bila cinta kita makin tinggi, cinta kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita jadi lebih kuat untuk beribadat pada bulan Ramadan tahun ini. Tuan-tuan, kita doakan keberkatan bagi kita pada bulan Rejab dan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat Ramadan yang lebih baik lagi, yang terbaik yang kita pernah dapat semua hidup kita. Dan mudah-mudahan kita jadi hamba Allah SWT, bukan hamba kepada manusia, bukan hamba kepada diri kita sekalipun, tapi semata-mata hanya hamba kepada Allah, menjadi pengikut yang benar-benar setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa 'alal qudri unsa wa dhakar. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما
وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نهض بالخير نكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرى برضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.